Record. Hello, test. Test. Okay. Ada yang tak dengar lagi? Pada yang tak dengar, tekan kepada phone ataupun korang punya screen laptop sebagainya. Dia ada satu butang kat bawah tu, join audio. Okay, device audio. So device audio, so korang akan dengar apa cikgu cakap. And cikgu minta kerjasama. Pertama, tolong jangan conteng. Nombor 2, tolong jangan unmute. Okay, cikgu nak start record, okay? Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, yang pertama, kita nak belajar macam cikgu beritahu dalam grup Telegram tadi. Okay, so petang tadi kita dekat grup WhatsApp tu, sekarang kita kena pindah ke grup Telegram sebab terlampau ramai yang nak join. Tapi masalahnya menggunakan Zoom ni hanya boleh muat 100 orang. Ada yang suruh guna YouTube, tapi tadi cikgu try juga godek YouTube. Nak live streaming dekat YouTube tak senang. Kalau setakat nak share video macam biasa, tu korang memang boleh subscribe YouTube Fizik SPM, Physics O Therapy, memang dah banyak kita orang share video kat situ. So untuk live stream di YouTube masih lagi ni lah. Nanti bila cikgu dah berjaya buat tu, insyaAllah kita akan buat live stream kat YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak bercerita tentang bab cahaya. Okay, tentang bab cahaya, tapi fokus kita adalah kepada characteristic of image. Okay, characteristic of image. Kalau bahasa Inggerisnya characteristic of image. Kalau bahasa Melayunya ciri-ciri image. So untuk ciri-ciri image, untuk ciri-ciri image kita akan kena faham yang dalam bab cahaya ni kita belajar dua fenomena. Okey, dua fenomena. Apa dua fenomena tu? Cikgu cuba cari ruang je nak menconting. Okey, dua fenomena tu adalah pertama pantulan. Okey, pantulan. Right. Pantulan, reflection. Hello? Sekejap dia. Hello? Okay, so cikgu sambung. Fenomena yang pertama adalah fenomena pantulan. Kalau bahasa Inggerisnya adalah reflection. Okay, reflection, pantulan. Fenomena yang kedua kita belajar dalam bab ni adalah refraction, pembiasan. Ada dua fenomena. So sebenarnya bila kita belajar cahaya, light, bila kita belajar cahaya ataupun topik light, ini topik ni, perkataan ni korang pernah juga nampak dalam bab wave, gelombang. Siapa yang dah form 5, korang belajar wave, gelombang. So light is one of wave, salah satu daripada gelombang. Macam mana kita klasifikasikan gelombang? Kita klasifikasikan gelombang, kita klasifikasikan gelombang dengan dia boleh buat 4 fenomena. Setiap gelombang mesti boleh buat 4 fenomena. So apa fenomena yang gelombang boleh buat? Pertama, reflection, pantulan. Kedua, refraction, pembiasan. Ketiga, diffraction, pembelauan. And keempat, interference. Tapi yang itu korang belajar waktu form 5. So untuk form 4, dia hanya fokus kepada dua fenomena je. Dua saja. Reflect, pantulan, dan juga refract, pembiasan. So bila kita cerita pantulan, pantulan hanya apply kepada cermin, mirror.
Okay, apply kepada cermin mirror. Kalau pembiasan refraction ini apply kepada lens ataupun kanta. Okay. So di dalam bab ni kita belajar cermin, tiga cermin. Cermin satah, plane mirror. Okay, plane mirror. And then kita belajar dua cermin yang selalunya korang banyaklah soalan yang kena hafal, kena ingat. Ini yang fokus yang kita malam ni. Pertama, cermin cekung. Okay. And kedua, cermin cembung. Okay. And kanta pula ada dua kanta. Satu kanta cekung and kanta cembung. Okay, so kalau bahasa Inggerisnya, cermin cekung is concave mirror. Okay, cermin cembung is convex mirror. Okay, so kanta cekung pula adalah concave lens and also convex lens. Okay, so ada cermin ada tiga. Okay, cermin ada tiga. Okay, plane mirror, concave mirror, convex mirror, and lens ada dua. Okay, so beza dia, ada yang tanya apa beza dia? So beza dia, cermin fenomena yang dipakai adalah reflection. Kanta fenomena dia adalah refraction, pembiasan. So beza dia macam kita pakai ni, macam cikgu pakai ni, ini bukan cermin mata. Okay, ini bukan cermin mata. Ini lens, kanta. Walaupun kedai tulis kedai cermin mata. So fenomena dia, kalau cermin dia pantun. Kalau kanta dia akan bias. Itu yang pertama. So apa yang kita kena ingat dalam bab ni yang penting adalah characteristic of image. Ciri-ciri image. So untuk ciri-ciri image, kita tengok kepada yang cikgu dah bagi dekat sini dulu. Okay. So dekat sini. Alright. So bila cikgu cerita pasal cermin cekung, okay, cermin cekung or concave mirror, okay, bila ada mirror, fenomena dia adalah reflection. Fenomena dia pantulan. Apa Cikgu Ridwan buat kena bayar. And then kalau kanta cembung, right? Kanta cembung ini convex lens. So bila ada perkataan lens, lens fenomena dia adalah refraction, pembiasan. So perbezaan dia adalah dari segi melukis ray diagram, gambar rajah sinar. Nak lukis nanti beza. Tapi ada benda yang sama. Yang sama dia adalah characteristic of image. Ciri-ciri image. So ciri-ciri image untuk dua ni, cermin cekung, concave mirror, and kanta cembung, convex lens, karakteristik dia sama. Okay, ciri-ciri dia sama. Sama tu maknanya dia punya image untuk dua ni, concave mirror, okay, concave mirror, cermin cembung, and convex lens, okay, convex lens, kanta cekung, ciri-ciri dia sama. Okay, ciri-ciri dia bergantung kepada kedudukan ataupun posisi objek. Maksudnya objek tu dekat dengan cermin, dekat dengan kanta, or jauh dari cermin, jauh dari kanta.
Okay, so kedudukan dia yang korang kena hafal, yang korang kena tahu, ada 5 kedudukan. Dalam gambar tu korang nampak cikgu letak 5. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. So untuk faham 5 ni, bila kita kata curve, lengkung, dia sebenarnya berasal daripada bulatan. Okay, jadi bila kita belajar topik ni, kita kena balik kepada topik matematik yang korang pernah belajar dulu, iaitu bulatan. Okay, so kena balik kepada bulatan. Sekejap Okay, dia lagi. Okay. Okay. So bulatan, bila kita belajar bulatan, bulatan ni dia ada diameter. Okay, bulatan dia mesti ada diameter. Okay, so kalau cikgu tanda ni, okay, cikgu gariskan ni, ini adalah dia punya diameter. Tebal sikit. Ini dia punya diameter. So kalau kita belajar bulatan, macam mana kita nak lukis bulatan, kita kena tahu dia punya radius. Dia punya jejari, dia punya radius. So kalau dekat sini, cikgu tanda, tengah ni adalah dia punya center. So kalau kita belajar matematik bulatan, ini adalah radius. Okay, itu adalah jejari. Okay, radius. So, contohlah, kalaulah kata radiusnya adalah sepanjang 20 cm. Okay, 20 cm. Half of the radius, separuh daripada bulatan ni, separuh. Okay, separuhnya akan jadi 10. Halfnya 10. Se-10 kat sini adalah dia punya focus point. Titik fokus. So kita ada 5 kedudukan yang kita kena tahu. Belakang daripada C, contohnya dia letak objek tu jauh. Contohnya dekat 30 cm. Lepas tu objek tu duduk dekat 20 cm. Okay. Objek duduk di antara. Contohnya duduk dekat 15. Okay. And then duduk di 10 cm. And then separuh dari dia, contohnya 5 cm. Okay. So kita ada 5 kedudukan. Right? 5 kedudukan. F kat sini adalah titik fokus. Focus point. Okay, titik fokus. Okay, titik fokus. Alright, C tu center of curve. Center of curve, pusat. Sebab tu kita kata pusat. Sebab kalau kat sini cikgu padam, contohnya lah cikgu padam. Okay, yes, I mean it. Bodoh aku tengah mic. Siapa belum masuk boleh mute. Okay, siapa yang masuk kena mute. Okay, separuh dari radius. Okay. Okay, so sekarang ni cikgu sama balik. Siapa yang baru masuk tadi boleh mute dulu ya. Macam nak mute? Okay, cikgu mute kan. Mana ke tadi? Cikgu pun lupa. Okay, so ada 5 kedudukan yang korang kena ingat. Sebab kalau cikgu, contohnya cikgu buat curve kat sini. Tak cukup tebal pula. Okay, so cikgu buat curve kat sini. Okay, cikgu buat curve kat sini and cikgu padam bulatan ni. Jadilah dia bentuk concave ataupun bentuk cekung. Right. So, bila kita ada contohnya, cikgu ada satu lagi bulatan yang kecil sikit. Bulatan yang kecil sikit. Yang contohnya dia punya center, sebab ni kecil,
Center dia je 10. Okay. So F, focus point F titik fokus adalah separuh dari center. Bermaksud F dia akan jadi 5 cm. Okay. So beza dengan gambar tadi adalah dia bulat lebih kecil. Okay, bulat lebih kecil. Bulat lebih kecil ni kalau kita buat lengkung dia lebih, orang kata apa, lebih melengkung ke dalam. Okay, lengkungan dia lebih melengkung ke dalam. Yang 11 ni tadi lengkungan dia lebih besar. Sebab dia besar, sebab center dia jauh. Okay. Kalau yang ini lengkungan dia lebih ke dalam ni sebab center dia lebih dekat. Okay, jadi 5 kedudukan masih sama. Belakang contohnya dia duduk dekat 15. Dekat C duduk di 10. Di antara contohnya duduk 8 cm. Di F di 5 cm ataupun depan lagi 3 cm. Contohnya begitu. So perbezaan yang korang boleh nampak di sekejap lagging sikit. Okey, perbezaan yang korang nampak di skrin sekarang adalah ada dua orang kata apa? Ada dua bulatan yang berbeza. Okey, ada dua bulatan yang berbeza dan cikgu dah lukiskan kat di situ. Dia punya nilai C dan nilai F yang berbeza. So dekat sini kita tengok ada 5 kedudukan. 5 kedudukan tu bergantung kepada cermin tersebut. Sama ada dia cermin yang besar, yang nilai C dia besar, yang nilai C dia panjang, atau dia adalah cermin yang kecil, yang nilai C dia lebih pendek. Tapi kita masih kena hafal 5 kedudukan. Okay, kita wajib hafal 5 kedudukan ni. So untuk menghafal 5 kedudukan ni, cikgu buat macam ni. So untuk hafal 5 kedudukan tu, kita fokus kat sini. Okay, 5 kedudukan tadi. Okay. So untuk 5 kedudukan ni, yang pertama dia dari belakang. Okay, cikgu tulis yang bahasa Melayu dia dulu. Bahasa Melayu dulu. So kalau dia jauh daripada cermin, alright. So jauh daripada cermin, apa yang kita boleh buat adalah apa yang berlaku kepada saiznya, saiznya akan menjadi kecil. Okay, bila duduk jauh dia jadi kecil. Kecil. Tebal ni. Kecil sikit. Okay, duduk jauh dia akan jadi kecil. Okay. Kemudian kalau objek tu makin dekat dia akan menjadi sama saiz. Okay, kecil sama saiz. Okay, kecil sama saiz. Makin dekat sama saiz. Kemudian kalau lagi dekat, logiknya kalau kecil sama saiz, lagi dekat dia jadi besar, besar, besar. Okay. So besar, besar, besar. Itu baru saiz. Itu baru saiz. Besar. Semua belakang. Ini yang belakang adalah sosang. 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 Ini yang belakang sosang, sosang, sosang. Ini yang depan tegak, tegak. Siapa ni partner ni penting untuk korang ingat. Siapa kawan songsang? Kawan songsang adalah nyata. Nyata, nyata. Kawan tegak adalah maya, maya. Voice. Tu? Ayah. Kena pakai earphone. I. Oh. Cikgu harap korang boleh tekan butang mute.
Okay. Okay, cikgu nak mute diorang semua tapi masalahnya cikgu tak jumpa mute all. Okay. Butang dekat bawah tu kalau dekat komputer. Butang dekat bawah. Dekat cikgu punya tak ada. Okay. Okay. So cikgu nak sambung. Okay, so untuk bahasa Melayu, ni bahasa Melayu. Okay, so ni bahasa Melayunya. Untuk bahasa Inggeris, dia akan jadi macam ni. Saiz dia kalau jauh, dia kecil. So kecil, diminish. Okay, diminish. And then kalau dekat, kalau duduk dekat C, dia jadi same size. Depan besar, dia akan jadi magnify, magnify, magnify. Okay. So tiga yang belakang tadi, yang songsang ni bahasa Inggerisnya jadi inverted. Inverted, inverted. Tegak untuk English dia jadi upright, upright. Kawan inverted, real, real, real. Kawan upright, virtual, virtual. Okay, virtual, virtual. So untuk English dia akan jadi macam yang bawah ni lah. Read, ris, rim. Okay, read, ris, rim, boom, boom. Kalau bahasa Melayunya pelik sikit lah. Nesek, neses, nesep, metep, metep. Okay. So korang kena hafal kedudukan ni. Okay. Yang bagusnya kalau dah hafal untuk cermin cekung, concave mirror, you don't have to hafal lagi untuk convex lens. Sebab convex lens sama. Okay. Read, ris, rim, boom, boom. Okay. Read, ris, rim, boom, boom. Sama. So korang tak perlu nak hafal 2-3 kali. Okay, bendanya sama. Right. So D tu adalah diminish. Kalau bahasa Inggerisnya D tu diminish, I tu adalah inverted, and R is real, V is virtual, U is upright, and M is magnified. Okay, so cikgu tunjuk contoh sikit lah. Cikgu tunjuk contoh sikit, contoh soalan. Okay, contoh soalan. Kita ambil yang sini. Tepi ni. Ini ada cikgu dah hantar dekat group, so korang boleh tengok dekat group Telegram. Okay, contohnya macam ni. Which object position will produce a real, inverted and bigger image for a concave mirror? Okay. So perkataan yang pertama yang korang kena tahu kat sini, dia letak sini concave mirror. Concave mirror. Kenapa? Sebab mirror fenomenanya adalah reflection. And concave ada 5 kedudukan yang korang kena ingat. Okay, 5 kedudukan yang korang kena ingat. So apa 5 kedudukan tu? Kita ulang balik. So ni ada concave mirror. Kita lukis dari belakang. Belakang C, at C, in between center and focus point, C and F. At F, di focus point, and less than F, kurang daripada F, kurang daripada focal point, dekat dengan cermin. Okay, so untuk English tadi, read, ris, rim, boom, boom. Okay, read, ris, rim, boom, boom. So real, inverted, diminish, real, inverted, size, real, inverted, magnify, and virtual, upright, magnify. Okay. Dekat F dengan depan F, virtual, upright, magnify. So dua-dua virtual, upright, magnify. Tapi perbezaan dia, yang dekat F ni dia infinity. Okay, dia dekat F tu infinity. So soalan dia tadi, dia nak dekat mana yang produce real, bigger and real, inverted and bigger. Okay, bigger tu magnify lah. Maknanya yang objek berada di sini.
Okay, real, inverted and magnified. Okay, so kalau bahasa Melayunya, cikgu ulang balik. Belakang C, di C, between C and F, F dan depan F. Okay, so belakang pusat lengkungan, okay, belakang pusat lengkungan, belakang C. So ini akan jadi bahasa Melayunya nesek. Okay. So nyata, songsang dan kecil. Okay, nyata, songsang dan kecil. Kalau duduk dekat C dia jadi nesek. Okay, nyata, songsang, SS tu same size, sama size. Duduk antara pusat lengkungan dan titik fokus, focus point, dia akan jadi nesek. Okay, nyata, songsang dan besar. So dua yang depan pula untuk okay, sekejap. Dua yang depan pula dia akan jadi virtual bahasa Melayu, sorry. Maya tegak besar, maya tegak besar. Okay. Hello? So internet malam ni lagging sikit. Okay. Sekejap kita tengok. Okay, dia lambat sikit. Kena bersabar kejap. Okay, dia tak keluar lagi. Cikgu rasa bukan semua orang pun buat kelas online. So internet pun jadi slow. Okay, sekejap dia keluar kat tu, cikgu nampak nurse. Okay, betul. Alright. Cuma yang dekat F, besar dia terlampau besar, infinity. Okay, siapa yang nak tengok ciri-ciri image dia, antara cara yang boleh korang tengok adalah guna sudo. Korang boleh guna sudo, tengok kat sudo. Tapi cikgu ada okay. Dah tak ada dah. Cikgu punya mangkuk. Ada cikgu beli mangkuk. Ya. Ada mangkuknya. Okay, so boleh tengok mangkuk macam ni. Okay, ni mangkuk. Okay, mangkuk kat sini. So, korang boleh nampak ni Kalau perhatikan dekat skrin, korang perasan apa yang ada dekat laptop cikgu ni terbalik. Okay, so apa yang ada dekat laptop cikgu ni terbalik. So, terbalik tu maknanya inverted, songsang. Okay, dia songsang. So, boleh main ni, maksudnya kalau contoh cikgu sebagai objek, cikgu adalah objek. So, ni mangkuk dia. Okay, ni mangkuk dia. Kalau cikgu rapat, makin rapat, image cikgu berbeza. Kalau cikgu jauh, dia akan jadi nyata, songsang, kecil. Real, inverted and diminish. Okay, kalau dekat, real, inverted, same size. Nyata, songsang, sama size. Dekat lagi, dia akan jadi nyata, songsang, besar. Okay, maya tegak besar dan maya tegak. Okay, so korang boleh guna. So yang ini korang dah hafal. Kalau dah hafal yang ni, soalannya ataupun bentuk soalannya, okay, untuk soalan ni jawapannya D lah. Okay, so untuk soalan yang lebih kurang sama tapi kita tengok untuk lens dekat belakang. Siapa yang baru masuk? Contohnya dekat sini. Ya. Okay, contoh dekat sini, ini kanta. Okay, kanta dia, kanta kat sana. Diam. Okay, so kontur kanta dia adalah kat sini convex lens. Convex lens, kanta cembung. Okay, kanta. So bila kanta, fenomenanya adalah pembiasan. Okay, pembiasan kat sini kalau kita lukis nanti, cahaya dia tak patah balik sebab dia bias, dia refract. So light pass through sampai sini dia tak reflect, dia refract, dia pergi ke F. Okay, dia pergi F sini, dia patah balik belakang. Untuk lukis, itu nanti cikgu ajar. Kemudian, yang penting bila kita nak tengok ni adalah karakteristik. So untuk tengok karakteristik, just tengok kedudukan. Objek duduk di mana. Okay, so untuk lens, dia buat F dan C tu digantikan dengan 2F. Tapi bendanya sama. Contohnya F cikgu 10, so 2F cikgu 2 kali 10, 20. Okay, so objek berada di belakang. So bila objek berada di belakang, kita ingat balik tadi dia punya ni read. Okay. Kalau kat sini
ris, tengah ni rim, depan ni vum, depan lagi boom. Okay, ris rim, boom boom. Nyata songsang kecil, nyata songsang sama saiz, nyata songsang besar, maya tegak besar, maya tegak besar. Okay, so dekat sini objek dia di belakang, so jawapannya adalah nyata songsang dan kecil. Okay, so cikgu punya laptop dah bagi tahu kita ada less than 1 minute. Mungkin cikgu akan sambung sikit. So cikgu akan share another another link dalam group. Okay, kita lebih kurang 5 minit daripada link itu tutup lah. Okay, dia akan tutup sendiri and then cikgu akan hantar new link untuk korang join. Cikgu nak cerita sikit lagi. Okay, pada yang nak join boleh join, pada yang tak nak join tak apa. Okay, so video ni cikgu akan share dalam group nanti. No worries. Okay, alright.